Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Okay, so hari ini kita akan mulakan dengan tajuk indeks iaitu bab 1 untuk tingkatan 3. Saya cuba habiskan secepat yang mungkin dalam masa 2 jam. Kalau habislah tajuk ini. Kalau tak habis, kita sambunglah minggu depan ya. Okay, untuk tingkatan 3 tajuk indeks ni, indeks terbahagi kepada 2, iaitu tata tanda indeks yang awak akan belajar hari ini. Dan kalau sempat kita akan masuk ke hukum indeks. Yang mana hukum indeks ni kalau awak tengok dalam buku teks ada banyak. Saya simplify kepada 7 jenis. Maksudnya indeks ni ada 7 lah. Okay, kita tengok dulu yang pertama, iaitu tata tanda indeks. Benda tata tanda indeks ni, contohnya adalah 5 kuasa 4, yang mana kita tahu 5 kuasa 4 ni ialah 5 darab 5 darab 5 darab 5. Maksudnya berulang sebanyak 4 kali. Dan kalau kita baca sekalipun 5 kuasa 4, itu cara bacaan dia. Yang awak kena tahu sekarang untuk tata tanda indeks, 5 ni adalah nombor asas. 5 ni adalah nombor asas. Manakala 4 pula adalah kita panggil dia sebagai indeks. Okay. So, bila kita tahu 5 ni adalah asas, kuasa ni kita panggil dia sebagai indeks. Okey, pendaraban berulang kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk indeks. Ini saya senaraikan 4 contoh. Okey, yang pertama 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kita tengok berulang sebanyak 5 kali. Macam mana bentuk indeks ni? Bentuk indeks ni maksudnya adalah A kuasa N, yang mana ni adalah atas dan N ni adalah indeks. Okey, indeks maksudnya berapa kali nombor asas tu berulang. Okey, jadi sekarang ni kalau jawapannya untuk 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, nombor asasnya adalah 2. Berapa kali berulang 2 ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 2. Okey, untuk contoh yang kedua, 1/3 darab 1/3 darab 1/3, yang mana nombor asasnya adalah 1/3. Dan awak mesti ingat, bila ada ini ada 2 benda tau, ada 1/3. Bila ada 2 nombor kat sini, make sure benda ni mesti dalam kurungan. Jadi berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 1/3 kuasa 3. Okey, seterusnya untuk nombor 3. Okey, kalau sebelum ni, kalau untuk contoh 1, contoh 2, kita tengok pendaraban berulang berubah menjadi bentuk indeks. Sekarang ni untuk contoh 3, kita nak tukar pula daripada bentuk indeks akan menjadi pendaraban berulang. Jadi kalau 4 kuasa 2, kita nak tukar dia jadi pendaraban berulang adalah 4 darab 4, yang mana berlaku pengulangan sebanyak 2 kali. Baiklah, untuk contoh yang keempat, iaitu negatif M kuasa 5, kita nak tukar dia jadi pendaraban berulang. Awak tengok nombor asas ni dalam kurungannya adalah negatif M. Kenapa dia gunakan kurungan? Sebab ada negatif, ada M. Ada 2 benda kat situ. Kalau M je, tak kisah. Tak ada kurungan pun tak apa. Jadi sekarang macam mana kita nak tulis? Negatif M darab negatif M darab negatif M darab negatif M darab negatif M. Jadi ini ialah pendaraban berulang. Okey. Terusnya,
Awak juga akan belajar untuk tajuk ni cara menukar nombor pada bentuk indeks. Yang mana bentuk indeks ni mana tadi ialah A kuasa N. Yang mana A ini adalah asas. Jadi sekarang ni daripada nombor 64 nak tukar jadi asas 2, asas 4, asas 8. Maksudnya macam mana? Jawapan awak nanti akan jadi, kalau asas 2 ni dia akan jadi 2 kuasa berapa? Kalau asas 4 pula 4 kuasa berapa? 8 pula 8 kuasa berapa? Supaya nanti hasilnya akan menjadi 64. Kita tengok satu persatu. Sekarang kita nak menukar nombor kepada bentuk indeks. Ingat, indeks ialah A kuasa N. Sekarang kita nak tengok 64 ditukarkan kepada asas 2. Apa ni? Guna T tinggi. Kita nak buat asas ni, kita kena guna T tinggi. Apa benda T tinggi? Awak dah pernah tengok sebenarnya benda ni. 64 asas 2. Jadi kita akan bahagikan dengan 2. Awak akan bahagi sampai last sekali, akan keluar 1. Okey, so kita buat 64 bahagi 2, 22. 22 bahagi 2, 16. 16 bahagi 2, 8. 8 bahagi 2, 4. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2. So bila awak dapat 1 ni, awak akan stop. Jadi mana dia punya jawapan? 64 sama dengan 2. 2 kuasa berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 sama dengan 2 kuasa 6. Inilah jawapan dia. Ini cara kita nak menukar daripada nombor kepada bentuk indeks. Okey, kita tengok asas 4 pula. Sama juga. Buat T tinggi juga. Okey, sebelah sini mesti tulis nombor tersebut. Okey, yang sebelah kanan kita tulis nombor, sebelah kiri kita tulis asas yang kita nak. Okey, 64 bahagi 4 awak akan dapat 11. 4 lagi 4 bahagi 4 lagi. Okey, dah dapat 1. So kita akan stop kat sini. Jadi sekarang jawapannya adalah, maka 64 kalau ditukarkan menjadi asas 4 dah jadi 4 kuasa 2. Jawapannya adalah 64 sama dengan asasnya ialah 4 kuasa 2. Okey, last untuk asas 8. Tengok, sama juga kita akan buat ini juga, yang ni kecil juga. Okey, 64 dalam asas 8. 64 bahagi 8 awak dapat 8. 8 bahagi 8, okey, dapat 1. Jadi 64 sama dengan 8 kuasa 2. Okey, dapat. Nak menukar bentuk indeks nombor ni macam mana? Terbalik go. Terbalikkan. Kita nak jadi nombor. Contohnya macam 5 kuasa 3. Awak boleh tekan terus melalui kalkulator. Ada kan 5 kuasa 3 kan? Ada. Okey, so awak terus dapat. Kalau dia bagi negatif 3 kuasa 4, macam mana awak nak tekan dalam kalkulator? Tekan segitiga, tak ada tapak go. Tekan negatif 3, lepas tu tekan segitiga tak ada tapak, tekan 4 go. Betul. Okey. So ingat, tekan kurungan. Okey, negatif 3 kurungan kuasa 4 tak ada dalam kalkulator, tapi awak ada benda ni, tanda ni, button ni. Menukang. Menukang ni siapa? Tak boleh tu, potong bawang. Banyak nanti potong bawang. Okey, jom kita tengok hukum indeks. Hukum indeks yang saya cakap tadi ada 7. Untuk hari ini saya kenalkan kepada awak ada 3 jenis dulu. Okey, kita tengok yang pertama.
indeks yang pertama, iaitu A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Kalau awak tengok dekat sini, A ni adalah nombor asas. Kat sini pun adalah nombor asas. Jadi, bila nombor asas sama, indeks ni kita boleh gabungkan, yang mana kalau darab akan tukar dia jadi tambah. Sekarang ni kalau kita tengok nombor 1, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4, yang mana nombor asasnya adalah sama. Dia sama, kita boleh gabungkan dia. Jadi 2 kuasa 3 darab ni kita akan tukar dia jadi tambah, kita tambah 4. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi ini sahaja jawapan dia. Senang kan? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kita menggunakan hukum indeks yang sama. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 5, yang mana asasnya sama. Bila nombor asas sama, kita boleh gabungkan indeks tu 2 tambah 5. Jadi jawapannya adalah 3 kuasa 7. Ini permudahkan sahaja. Terusnya, negatif 5 darab negatif 5 kuasa 3. Okey, agak-agak awak apa jawapan dia yang ini? Respon. 3 tambah 7. Okey, nombor asas dia apa nombor asas? Negatif 5. Okey, negatif 5. Okey, indeks dia? Negatif 5 kuasa 3 ke? 3 tambah 1. 3. 1. 3. Ha? 1 pula. 4. Ha, 1. 4 pula. Okey. So ada 3 option kat sini. Sama ada 3, 1 ataupun 4. Baiklah. Kalau awak tengok kat sini, untuk negatif 5 kat sini tak ada kuasa kan? Ingat, kalau tak tulis apa-apa, maksudnya ini adalah kuasa 1. Kuasa 1. Jadi sekarang ni negatif 5, maksudnya negatif 5 kuasa 1 tambah 3. Jadi jawapan dia akan jadi negatif 5 kuasa 4. Okay? Okey, seterusnya kita tengok nombor 4. P kuasa 2 darab P kuasa 4. Tadi nombor, sekarang kita bermain dengan huruf. Yang mana kalau kita tengok, nombor asasnya adalah P. Nombor asas tu tak semestinya nombor. Kalau asas tu adalah huruf, huruf lah. Jadi sekarang asas kita adalah P. Sama. Jadi indeks dia boleh gabung 2 tambah 4. Jadi jawapan akhir dia adalah P kuasa 6. Okey, soalan seterusnya. 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Yang ini, awak kena tengok indeks dia dulu. Okey. Indeks 2 kepunyaan K. Indeks 3 kepunyaan K. Jadi sekarang ni 2 dengan 4 tak ada kaitan dengan kuasa 2 dengan kuasa 3. Okey. 2 dengan 4 tak ada kaitan. Jadi macam mana kita nak buat? Maksudnya sekarang ni kita kena keluarkan nombor yang tak ada kaitan dengan indeks tu. 2 darab dengan 4 dalam kurungan K kuasa 2 darab K kuasa 3. Okey, 2 darab 4 awak akan dapat 8. Terusnya K ini asasnya sama kan? Maksudnya indeks ni kita boleh gabung 2 tambah 3. Jadi jawapannya adalah 8K kuasa 5. Okey, contoh last. 4P kuasa 3 darab 1/2P kuasa 2 darab dengan negatif 3P kuasa 3. Tengok sekarang. Indeks 3 kepunyaan P. Yang 2 ni kepunyaan P. Ini pun kepunyaan P. Jadi yang tak ada kaitan sekarang ni adalah nombor 4, 1/2 dan negatif 3.
Walaupun ada banyak nombor, awak keluarkan sahaja macam tadi. Buka kurungan 4 darab 1/2 darab dengan negatif 3 di dalam kurungan. Tutup kurungan sebab kat depannya ada kurungan. Okey, buka kurungan untuk kita letakkan huruf. P kuasa 3 darab P kuasa 2 darab P kuasa 3. Jadi yang ini, yang bahagian nombor ni, awak hanya tekan dalam kalkulator sahaja. 4 darab 1/2 darab negatif 3 tekan sama dengan awak akan dapat negatif 6. Seterusnya P pula. Okey, asas dia sama, jadi kita boleh gabung. 3 tambah 2 tambah 3. Jadi jawapannya adalah negatif 6 P kuasa 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8. Jadi jawapannya adalah negatif 6 P kuasa 8. Okey, kita tengok soalan. Ini dalam buku teks juga. Permudahkan setiap yang berikut. Okey, saya nak awak jawab dalam masa 2 minit. Okey, tolong jawab C dengan F. Dua soalan je. Okey, buat sekarang. 2 minit ke 3 minit macam tu lah. Nak buat. Jangan nak termenung-termenung sangat. Kuasa 3 darab 4/7 kuasa 5. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk 4/7 yang pertama ni tak ada kuasa. Bukan tak ada kuasa, dia tak tulis kuasa. Jadi, tahu bila tak tulis ini adalah kuasa 1. Nombor asas dia apa? Nombor asasnya adalah 4/7. Dalam kurungan 2 tambah 3 tambah 5. Okey, jadi 4/7 kuasa 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9. Jadi inilah jawapan untuk 1C. Seterusnya, untuk soalan F, 6 kuasa 6 pula. N kuasa 6 darab 4/25 N kuasa 2 darab 5/4 N kuasa 3 darab N. N kat sini kuasa 1. Okey, jadi sekarang nombor ni kita buat keluar dulu macam tadi. Tak kurungan 4/25 darab dengan 5/4. Dan kurungan yang lain kita letakkan semua huruf. N kuasa 6 darab dengan N kuasa 2 darab N kuasa 3 darab N kuasa 1. Okey, jadi 4/25 darab dengan 5/4, awak akan dapat 1/5. Jadi 1/5 N kuasa 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1. 8, 9, okey 11. Ya ke? 7, 8, 11, 12. Jadi jawapannya adalah 1/5 N kuasa 12. Dapat Dapat. Dah, okey. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan hukum indeks yang kedua, iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Yang mana kalau asasnya sama, jadi indeksnya kita boleh tolakkan. Yang mana bahagi kita akan jadikan dia sebagai tolak. Kita tengok contoh yang pertama, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2, yang mana 4 adalah nombor asasnya. Jadi kita terus tulis 4 bahagi, kita akan tukar jadi tolak, jadi maksudnya 5 tolak 2. Jadi jawapannya 4 kuasa 3. Soalan nombor 2, 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 3. Dan nombor asasnya adalah 2. Jadi kita tulis dulu 2, 6 tolak 3. Jadi jawapannya 2 kuasa 3. Senang kan?
Soalan seterusnya, soalan nombor 3. M kuasa 4 N kuasa 3 bahagi M kuasa 2N, yang mana kita kurungkan dia dulu. Kenapa? Sebab saya nak tunjuk M dengan M kita couplekan dia. Okey, jadi N dengan N kuasa 3 dengan N kuasa 1. Bila bahagi maksudnya ialah operasi tolak. Jadi M kuasa 4 tolak dengan 2. Selepas tu N kuasa 3 tolak 1. Jadi jawapannya M kuasa 2 N kuasa 2. Jadi inilah jawapannya. Soalan keempat ialah 25x kuasa 2y kuasa 3 bahagi 5xy. Yang mana kita tengok ada nombor, kita keluarkan dulu. 25 bahagi 5, buka kurungan. Okey, ada 2x kat sini, x kuasa 2 dengan x, dan y kuasa 3 dengan y, yang mana indeks ni kita akan tolak. Jadi x kuasa 2 tolak 1 dan y kuasa 3 tolak 1. Jadi jawapannya 25 bahagi 5 sama dengan 5. 5. Dan X kuasa 1 tapi kita tak tulis. Y kuasa 2. Buka TikTok ke? Ni. Konstel berjaya lagi lah, konstel berjaya. Lah konstel berjaya tu dah besar. Kantai. Bising lah orang belajar. Buka TikTok tu. Okey dah. Kantai. Ada lah. Okay, X 2 tolak 1 akan dapat 1, tapi kita tak tulis kuasa, kita biarkan aja X. Y pula 3 tolak 1 dapat 2. Jawapannya adalah 3xy kuasa 2. Right? Terusnya soalan dalam buku teks juga. Saya nak awak buat dan ini adalah base number dia. 777 ni adalah base number. Jadi kita 7 kuasa 10 bahagi akan tukar jadi tolak. Tak 6 tolak 2. 10 tolak 6 4, 4 tolak 2 2. Jadi jawapannya adalah 7 kuasa 2. Okey, seterusnya D 27 X kuasa 4 Y kuasa 5 bahagi 9X kuasa 3 Y kuasa 2. Kalau sebelum ni awak tengok soalan straight je kan? Okey, soalan boleh jadi macam ni juga. Okey, per yang panjang ni ingat, ini adalah bahagi. Kita selesaikan nombor dahulu, iaitu 27 per 9 in bracket dalam kurungan kuasa 4 bagi X kuasa 3 kan, jadi kita tolak X kuasa 4 tolak 3, itu untuk X. Y pula, Y kuasa 5 tolak 2, yang atas tolak yang bawah. Dengan 20 per 9, kalau kita jawapannya 3 X Y kuasa 8 dia. Okey, untuk hukum indeks yang ketiga, kuasa M dalam kurungan bawah tu dia ada kuasa lagi. Untuk yang ini, indeks ni kita akan darabkan. Kalau sebelum ni awak tengok tambah tolak, ini akan jadi darab. Kita terus tengok soalan nombor 1. 5 kuasa 2 kuasa 3. 5 kuasa 2 kuasa 3. Yang ini
darab 5 kuasa 2 darab 3, jawapannya akan jadi 5 kuasa 6. 2 darab 3 hasilnya adalah soalan nombor 2. P kuasa 5 kuasa 6. Jadi kalau nampak bentuk macam ni adalah darab, jadi kuasa 5 darab 6, 5 darab 6 sama dengan 20. Jadi inilah jawapannya. Tengok contoh 3. Buat K kuasa 2 3. Sekarang ni awak tengok mana nak kena darab. 2 darab 3 ni memanglah, tapi dalam kurungan sekarang awak ada 2 benda. Itu 4 dengan K. Terus kita cek dulu kuasa yang ada dalam kurungan. Kuasa 2. Kuasa 2 sekarang ni kepunyaan siapa? Kepunyaan 4 ke kepunyaan K? Kepunyaan K. Kita tahu kuasa 2 adalah kepunyaan K. Sekarang ni 4. Tengok tak ada kuasa. Sebenarnya dia adalah kuasa 1. Sekarang macam mana 4? Kalau dia dah jadi 1. Kuasa 2. Jadi sekarang ni awak kena buat 2 ni nak kena darab dengan 2 pun nak kena darab dengan kuasa 1 darab 3. Kuasa 2 darab 3. Darab 3 awak akan dapat kuasa darab 3 awak akan dapat. Okay, kalau awak dapat jawapan, awak bagi jawapan macam ni, salah. Salah. Ini kuasa 6, kita tak dapat apa-apa. Nilai di dalam awak tekan kata 4 pasti awak akan dapat 60. Answer dia adalah 64 A kuasa. Kalau huruf tak ada masalah, kita turun je. Tapi nombor berhati-hati. Okay, untuk soalan nombor 4. M kuasa 2 kuasa 3 kuasa 3. Ini kita tengok dan M. 2 yang besar ni kuasa berapa? Jadi setiap benda kat dalam ni itu kuasa 1 darab 3, kuasa 2 darab 3 dan kuasa 3 darab 3. Kuasa 3 darab 3 dan 3 9. M dengan N tak ada masalah. Kuasa boleh tak? Kuasa 6 N dan 5. Untuk soalan nombor 5. Per 2 per Q kuasa dalam kurungan ketiga. Dan sebelum ni, ini adalah si darab ya, adalah operasi. Yang ni sama juga dekat bahagian atas. Next 2 ni adalah kat bawah pula adalah ni yang jadi kuasa 2 darab 3 kuasa darab 2 darab 3 dengan Q darab 3 plus. Jawapan dia adalah
kuasa 6 per Q kuasa 12. Lah, kita tengok contoh yang akhir. M kuasa 3 per 3Y kuasa 1 kuasa 4. 2 dengan 3 tak ada kuasa. Kuasa tak ditulis. Adalah buat kuasa darab 4 dengan kuasa 1 darab 4 darab dengan semua ni. Sekarang 1 darab 4 kuasa dengan kuasa 1 darab 4. Adik tengok adik. 10 huruf tak ada masalah, tapi nombor awak kena selesaikan. Tekan dalam kalkulator kuasa 4 bila awak tekan. Oh, yang